Kenyir Geopark. Jawatankuasa Geopark Kebangsaan memperakukan keputusan panel penilai dan mengisytihar Kenyir menjadi Geopark Kebangsaan dengan nama Kenyir Geopark mulai 30 Mei 2023. Syabas dan tahniah kepada Kerajaan Negeri Terengganu serta jawatankuasa yang terlibat dalam usaha merealisasikan Kenyir Geopark diiktiraf sebagai Geopark Kebangsaan. Dan berikut merupakan detik-detik di mana sesi penilaian Aspiring Geopark Kenyir berlangsung. Sesi penilaian Aspiring Geopark Kenyir ini berkampung di Warisan Pahlawan Resort, Hulu Terengganu. Walau pegang nama diberi kepada seorang yang berbudi, marilah mari kita berbakti. Sebelum sesi penilaian bermula, sesi taklimat telah diadakan wakil daripada agensi kerajaan dan juga pembentangan daripada para penyelidik UMT. Geopark ialah satu kawasan yang di dalamnya terdapat sejumlah tapak khazanah geologi yang bertaraf kebangsaan dan antarabangsa, antaranya geotapak, biotapak, tapak budaya dan tapak arkeologi. Lokasi penemuan artifak ataupun kerangka manusia. Sebab kita ada banyak sangat tempat-tempat yang menarik. Kita ada air terjun, kita ada tasik, gunung, gua, tempat-tempat bersejarah, makanan tradisi. Identifikasi dan kemudian untuk ke arah mana pengembangan daripada setiap geotapak ini. Ya, kita buat kajian. Ya, kita perlu buat kajian. Mangkuk karpa ni, pokok yang besar juga kan. Spesies mangkuk karpa ni ada jenis pokok yang besar. Ini ada pisang hutan. Pisang hutan ni ada banyak biji. Betul kan? Kenyir sahaja endemik di Kenyir. Kemudian ada Proses macam mana nak buat yogurt lah. Okay, yang kedua, kita akan memorial batu bersurat Kampung Buluh. Yang ketiga, makam Tuhan. Sesi penilaian Aspiring Geopark Kenyir bermula pada hari kedua dan ini adalah perjalanan saya menuju ke Kampung Peris untuk aktiviti pertama iaitu perahan susu kerbau untuk dijadikan susu masam yang bersamaan dengan yogurt. Ini adalah salah satu makanan tradisi di Hulu Terengganu. Bagi kaedah pembuatannya, kita akan berkongsi selepas ini. Seusai urusan di kandang kerbau tadi, kita terus ke Kampung Ceting di mana proses untuk membuat susu masam dilakukan. Lepas tu kita ukur, dia ada ukur dia, kita ukur kita. Sama panjang. Sudah tu kita basuh. Basuh kita kemandang ni kita tunggu. Kita mau ada air kan. Okey, mana? Aja. Jangan buat penuh lah. Biar dia sekat ni. Bubuh dalam peti sejuk. jangan pernah peti sejuk saja. Maksudnya suhu dia dengan suhu bilik. Kalau bubuh peti sejuk tak betul. Dia jadilah. Ada juga buah tu. Ada air. Dia pecah lah, pecah. Anina ada tu. Tak ni. Dia dapat 3 hari kita. Dapat 3 hari. Dia dapat Kalau nak tahu, rasa susu masam ni memang seakan-akan rasa yogurt lah. Sehabis sahaja demonstrasi tersebut dijamukan dengan makanan yang sedap daripada tuan rumah. Perjalanan diteruskan lagi ke lokasi yang ketiga iaitu ke tapak budaya Memorial Batu Bersurat Kampung Buluh, Hulu Terengganu. Di sinilah tapak penemuan batu bersurat yang dianggarkan berusia lebih kurang 700 tahun, merupakan batu bersurat yang mempunyai ukiran paling tua dan tulisan Jawi pertama ditemui di Malaysia.
Tulisan tersebut menjelaskan tentang pengisytiharan dan penguatkuasaan Undang-Undang Islam di zaman pemerintahan Raja Mandalika sebagai agama rasmi negeri Terengganu sekitar tahun 1303. Okey, dia selain dari sini tempat paling hampir, paling very di Malaysia. Dah naik establish dah. So orang Melayu dulu agama Hindu. Sebelum Islam ni dia agama Hindu, dia convert jadi Islam. Cuma kita tahu sama ada apa ni yang Atas tu. yang pahat tu sama ada orang sini ataupun Itu mana yang orang luar. saya lagi ada Masih lagi ada Canggahan ada dengan juga. pelepatan semua sama. Selain daripada kesediaan tapak budaya ini sendiri, penglibatan komuniti setempat juga amatlah dititik beratkan. Tapak budaya Memorial Batu Bersurat ini adalah di bawah jagaan Lembaga Muzium Negeri Terengganu. Bagi mereka yang belum lagi datang ke memorial ni, memang digalakkan untuk datang dan mengetahui sejarah kedatangan Islam ke Terengganu. Lokasi yang keempat, Makam Tok Gajah, Kampung Pasir Nering, Hulu Terengganu. Lokasi ini tidak jauh daripada Memorial Batu Bersurat tadi. Imam Rasul bin Shahrum atau juga dikenali sebagai Tok Gajah. Beliau juga merupakan ketua pasukan pemberontak dalam penentangan terhadap penjajah British dan Sultan. Bersama Datuk Bahaman dan pejuang sezamannya yang dipimpin oleh Tok Kupaluh pada tahun 1893-1895. Tok Gajah sanggup menghadapi askar-askar British yang lengkap bersenjata ketika bertindak menghalau penjajah British yang hendak merampas pemerintahan negeri Pahang. Tok Gajah adalah ayah kepada Mak Kilau, pahlawan Melayu Pahang. Berhenti rehat seketika, kami singgah di Warung Mek Lamah, Hulu Terengganu. Warung dekat sini memang sangat terbaik dari segi menunya kerana memberikan kita nikmat makan di kampung. Dan yang menariknya juga, masakan di sini menggunakan dapur kayu. Aroma daripada dapur kayu sememangnya menggamit rasa dan boleh membuatkan kita rindu pada masakannya. Lokasi yang kelima, Masjid Kampung Dusung, Hulu Terengganu. Ni boleh dikatakanlah antara yang terturun Terengganu. Satu lagi sebab dia dibina berdasarkan pada Kelani pada 1908 oleh Tuan Ahmad. Tapi Tuan Ahmad tu saya tak pasti betul. Dan ini benda biasa. Dia dengan dia beriak. Dia beriak kat tempat macam dia museum. Kalau dia ada kampung ni apa dia anak ni? Tak mana janda dia? Janda dia. Masjid Kampung Dusung ini telah berusia lebih kurang 116 tahun dan berstrukturkan kayu cengal yang dibina tanpa baku secara gotong royong. Ada pun 28 bulan 20 bulan. Jomlah, belajar. 1, 3, 2, 6. Bukan sini ke? Bukan. 1, 3, 2, 6. Seterusnya, lokasi yang keenam, Geoschool SK Berua, Hulu Terengganu. Kampung Berua ini merupakan perkampungan orang asli yang mana program Geopark dibangunkan dengan penglibatan komuniti setempat. Melalui Universiti Malaysia Terengganu dan juga agensi kerajaan yang terlibat telah memajukan program Geo Education for Community sebagai program tahunan yang dimasukkan ke dalam kalender of events Kenyir Geopark. Lokasi yang ketujuh, Bayu Tapak Reflesia Sungai Berua.
Bunga Rafflesia ini bukan sahaja boleh didapati di Sarawak, malah di negeri Terengganu juga. Dan kita tengok hari ini pun ada yang berkembang. Alhamdulillah. Sempat rezeki kepada pihak Tuhan untuk kita tengok hari ini. Sebab kita daripada awal bulan Januari Kami meneruskan perjalanan ke Bayu Tapak Rafflesia, Sungai Beruah, dan alhamdulillah menjadi rezeki pihak kami untuk sama-sama menyaksikan sendiri Rafflesia di depan mata. Perjalanan daripada Jalan Besar ke Bayu Tapak Rafflesia, Sungai Beruah ini mengambil masa kira-kira 15 minit. Keadaan cuaca pada jam 5 petang ini hujan rintik-rintik dan semestinya akan memberikan satu pengalaman hebat kepada kami untuk sampai ke tapak tersebut. sini saja start pada Januari itu lebih kurang 15 puntung. Ini merupakan tapak pertama yang kami jumpai untuk Rafflesia di Sungai Beruah. Perjalanan diteruskan lagi ke tapak Rafflesia yang kedua. Sesi penilaian Aspiring Geopark Kenyir berakhir pada hari ini dan kami akan singgah sebentar di Roti Binjai Legend berdekatan dengan Memorial Batu Bersurat. Roti ini diberi nama binjai kerana rupanya seakan-akan buah binjai. Roti binjai ini dihidangkan dengan beberapa kuah yang sangat sedap, gulai ayam, bilis dan juga kari kambing. Jangan lupa untuk singgah di Roti Binjai Legend dan rasai kenikmatan kesedapan roti binjai ini. Pada hari ketiga dan keempat, sesi penilaian Aspiring Geopark Kenyir berlangsung dan yang mana saya tidak sempat untuk mengikutinya. Dan antara tempat yang telah dilawati adalah Geotapak Sungai Petang, Century Kelah, Geotapak Gua Bewah, Geotapak Air Terjun Lasir dan juga pada hari yang keempat, Bayu Tapak Bird Watching. Bagi sesi penilaian Aspiring Geopark Kenyir pada hari keempat, saya sempat mengikutinya pada belah petang iaitu ke Bayu Tapak Taman Orkid. Walaupun dalam keadaan hujan, sesi penilaian Aspiring Geopark Kenyir ini juga diteruskan. Dan semestinya bagi saya, pengalaman ini sangat berharga dan juga tidak akan dilupakan. Bayu Tapak Taman Orkid merupakan salah satu tempat pilihan pengunjung yang datang berkunjung ke Tasik Kenyir. Taklimat telah diberikan oleh Wakil Pengurusan Taman Orkid kepada semua penilai dan juga kepada tetamu yang turut hadir dalam sesi penilaian ini. Rombongan telah disambut dengan tarian selamat datang daripada kumpulan Sutera Terengganu di bawah Jabatan Pelancongan Negeri Terengganu. Taman Orkid merangkumi Pulau Hulu Selimbar, Pulau Hilir Selimbar dan Pulau Belik. Ianya terletak kira-kira 20 minit dari jeti Pengkalan Gawi.
Selain daripada pelbagai jenis orkid yang ada di sini, terdapat juga aktiviti dan juga tumbuhan herba yang dicari oleh orang asli. Pelbagai aktiviti ada di Taman Orkid, antaranya bersama dengan warga orang asli. Pelbagai jenis tumbuhan hasil carian oleh penduduk orang asli dibawa ke sini dan dijual dengan harga yang berpatutan. Perempuan tidak begini banyak ni. Semoga semua urusan Pada akhir sesi penilaian, diberi penghormatan kepada penilai untuk menanam satu bunga orkid di kawasan untuk tetamu kehormat. Memori dipahat tanda ingatan, membina ikatan sesama kita. Tahniah diucapkan kepada semua jabatan berjaya peroleh Geopark Kebangsaan. Salam tahniah dan jumpa lagi insya-Allah.